Batu Caves, Kuala Lumpur. Nurlida Hassan, 52 tahun, diuji dengan pelbagai jenis penyakit. Sebelum pandemik, Nurlida dan suami berniaga di pasar malam. Namun sejak pandemik melanda negara, mereka terpaksa menutup sementara perniagaannya. Kini, Nurlida mengambil upah membuat telur masin. Ditambah dengan keadaan anak perempuan, Siti Natasha, 15 tahun yang menghidapi sakit buah pinggang. Ia tidak mematahkan semangat Nurlida demi memberikan yang terbaik buat keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan untuk bersamamu pada minggu ini. Episod minggu ini, kita akan mendekati sebuah lagi keluarga yang berada di ibu kota, Kuala Lumpur. Puan Nurlida yang berusia 52 tahun yang dahulunya merupakan peniaga di pasar malam. Kini diuji dengan pelbagai jenis penyakit antaranya seperti kencing manis, darah tinggi, buah pinggang dan juga turut menghidapi kanser. Telah pun terhubung di talian ketika ini, kita bersama Puan Nurlida dan juga keluarganya. Assalamualaikum, apa khabar Puan Nurlida dan keluarga? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Puan Nurlida, macam mana keadaan kesihatan hari ini? Macam biasalah, tak ada sakit ingat Alhamdulillah pagi ni. Cuma cucuk aja, cucuk insulin. Puan Nurlida boleh kongsikan kepada penonton, kabarnya Puan Nurlida mempunyai beberapa jenis penyakit. Apa antara penyakit yang dihidapi oleh Puan Nurlida? Sekarang ni pasal kencing manis, darah tinggi, asma, batu karang, buah pinggang, kanser tulang, darah beku, jantung. Masya Allah. Puan Nurlida, dalam keadaan kesihatan yang sebegini, bagaimana Puan Nurlida dan juga suami meneruskan kehidupan dari segi perbelanjaan, dari segi keperluan harian, macam mana tu? Macam belanja tu kira macam duit pencen suami tu mampu untuk anak sekolah, bayar rumah, bayar api, tu yang penting. Macam perubatan, kalau kena beli ubat ke, kain luka ke apa ke, suami carilah. Kami diberitahu bahawa ada juga jari yang terpaksa dipotong akibat daripada masalah kencing manis. Jadi bila jari dah dipotong dan sebelum ni bekerja di pasar malam, dalam tempoh pandemik ni tak boleh nak keluar berniaga dan sebagainya, macam mana Puan Nurlida sendiri menambah pendapatan keluarga selain daripada pencen Cik Ahmad? Jadi sekeluarga ni dari segi perbelanjaan ubat, makan macam mana? Jaga kecil-kecilan, telur masin. Tu ada orang suruh buat apa-apa, Puan buat. Jadi orang kata tambah sikit macam tu lah. Memang tambah pun tak cukupi jugalah. Saya dah bersara dalam 7 tahun. So, saya bekerja sendiri. Kerja sampingan saya buat setakat masa sekarang ni, sekiranya dipanggil potong rumput, saya akan potong rumput. Sekiranya dipanggil untuk potong pokok, saya potong pokok. Dan sebelum PKP ni saya mendapat penjagaan tapak pasar malam. So di dalam bidang ini pula menjadi terkesan bagi keluarga saya dan diri saya sendiri. So saya tak dapat menang bekerja lah. Apa agaknya harapan adik Rizwan untuk keluarga? Kalau saya lah, bagi saya nak usahakan yang terbaik untuk keluarga saya. Sebab mak saya tak boleh tinggal. Memang 24 hours saya kena jaga dekat rumah. Kalau saya sihat ni, yang saya mampu buat cuma saya nak membahagikan keluarga saya lah. Saya nak usaha saya upaya saya, biar saya susah senang dengan keluarga saya je. Puan Nurlida, apa harapan Puan Nurlida? Macam pada pun nak tengok macam mana orang lain kebahagiaan, perempuan pun nak macam tu juga. Supaya bagi anak-anak puan, macam anak-anak orang senang, anak-anak puan pun boleh senang. Puan nak bagi kasih sayang kat mereka penuh, bagi kebahagiaan kat mereka. Tapi agaknya puan boleh buat, puan buat. Tak apa Puan, insya-Allah sama-sama kita berdoa. Kita
sabar dan kita berharap agar ada cahaya kebahagiaan yang akan diberikan buat kita semua, insya-Allah. Itu dia tadi serba sedikit perjalanan hidup dan juga penceritaan yang dilalui oleh Puan Nurlida sekeluarga. Selepas ini, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu iaitu Puan Sheila Tukimin yang banyak membantu mereka yang memerlukan. Jadi pastikan anda terus bersama kami dalam Bersamamu. Apa antara penyakit yang dihidapi oleh Puan Nurlida? Gimana darah tinggi, asma, batu karang, buah pinggang, kanser tulang. Kami diberitahu bahawa ada juga jari yang terpaksa dipotong. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Keprihatinan pelbagai pihak dalam membantu mereka yang memerlukan sememangnya harus dipuji. Telah pun terhubung dalam talian ketika ini, kita bersama dengan seorang lagi individu iaitu Puan Sheila Tukimin selaku pengasas kepada Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Nur Iman Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Puan Sheila? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Bila bercakap tentang memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan, kita berbalik kepada responden kita minggu ini iaitu Puan Nurlida dan juga keluarga. Bagaimana Puan Sheila melihat keadaan dan juga situasi yang dilalui oleh Puan Nurlida dan keluarga? Okey, Alhamdulillah kami Persatuan NGO itu mengenali Puan Nurlida melalui messenger di Facebook yang mana beliau memerlukan bantuan dan sokongan. Bila saya lihat kesungguhan sebagai seorang wanita walaupun mereka diduga, satu family diduga dengan berbagai-bagai penyakit, tapi beliau komitmen dan beliau sentiasa bersemangat. Sebab tu saya kata saya perlu bantu beliau sebab kita sedia maklum dalam pada pandemik dengan beliau duduk di rumah, okey, tiada sumber mata pencarian. Jadi saya mengharapkan supaya orang di luar sana boleh menghubungi beliau sendiri ataupun menghubungi Persatuan Witus untuk membeli produk-produk daripada keluaran golongan yang terkesan dan terjejas pendapatan seperti keutamaan kita adalah kepada ibu tunggal dan juga asnaf yang memerlukan. Baiklah, Puan Sheila, adakah sebarang kata-kata yang ingin disampaikan kepada Puan Nurlida sekeluarga? Okey, saya sebagai Presiden Persatuan Wanita dan juga Ibu Tunggal Witus, saya sentiasa mendoakan Puan Nurlida sekeluarga sentiasa kuat, tabah dalam mengharungi kehidupan. Apa pun yang berlaku itu adalah ujian daripada Allah. Tapi satu saya nak yakinkan kepada semua pihak, wanita dan juga ibu tunggal di luar sana, yang mana apapun keadaan kita, apapun yang berlaku pada kita, yakinlah hanya Allah yang beri keizinan pada kita dan jadilah seorang wanita berdikari supaya kita akan terus bergerak maju ke hadapan. InsyaAllah. Adik Rizwan, Cik Ahmad, Puan Nurlida, ada sebarang kata-kata ke yang nak disampaikan kepada Puan Sheila? Saya mewakili ahli keluarga saya yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja utama Bersamamu dan Faiza serta Persatuan Wanita Ibu Tunggal Witus yang diketuai oleh Puan Sheila. Saya memang betul terima kasih. Seperti dapat mengucapkan beban keluarga saya yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Baiklah, terima kasih. Kami juga mendoakan agar Persatuan Witus akan terus dapat membantu ramai lagi mereka yang memerlukan dan Puan Nurlida sekeluarga diberikan kesembuhan, diberikan afiah dan juga diberikan kebahagiaan, insya-Allah. Baiklah penonton, sebelum kita berehat, kita nak bersama dengan 3 lagi individu yang mana segmen ini dibawakan khas oleh Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia. Baiklah, Cik Nasri, boleh tak kalau dikongsikan serba sedikit tentang program Anugerah Senyuman ini? Silakan. Terima kasih. Program Anugerah Senyuman ini atau lebih dikenali dengan Give or Smile adalah program salah satu program utama kita yang kita lancarkan pada tahun 2004. Dah melebihi hampir 1,000 orang kanak-kanak dah memanfaatkan package ni. Yang kita ada kolaborasi dengan hospital-hospital swasta, kerajaan dan juga hospital universiti. Dan bagaimana pula individu ataupun keluarga-keluarga yang mempunyai masalah anak kelaf ini boleh mendapatkan bantuan daripada Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia?
Jadi pakej ni terbuka untuk keluarga B40 yang berpendapatan tidak melebihi 5,000 sebulan. Jadi kalau keluarga ni ada anak yang dilahirkan cleft, memerlukan bantuan, kita menaja daripada mula pembedahan yang pertama sehinggalah rawatan-rawatan susulan, terapi-terapi yang diperlukan sehingga umur dia 18 tahun. Okey, baiklah. Doktor, kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya boleh bermulanya kolaborasi antara Persatuan Pakar Pembedahan Plastik dan juga Rekonstruktif Malaysia ini bersama dengan RMHC ini. Persatuan Pembedahan Pakar Plastik dan Rekonstruktif Malaysia cuba untuk mengusahakanlah untuk membantu pesakit-pesakit ini. Jadi apa yang kami buat, kami cuba kurangkan kos. Jadi kami usahakan dengan bantuan hospital masing-masing untuk mengurangkan kos sekarang hampir 50% daripada kos yang sebenarnya. Okey. Puan Faiza, bagaimana Puan Faiza boleh mendapat tahu tentang program khas ini dan apa pula perasaan Puan bila mendapat tahu tentang perkara ini? Masa tu mak saya dah jantung. Saya malah dia ke USS Sungai Buloh. Lepas tu saya dah dapat call apa semua. Orang persetujuan lah untuk sign apa semua. Alhamdulillah lulus orang tu. Lepas tu baru doktor pada sana call untuk buat arrangekan appointment untuk operation ni lah. Okay. Ada sebarang ucapan ke yang nak disampaikan? Saya terima kasih bagi Corona Medona sebab bantu kita. Saya pun dah okey. Saya pun gembira lah atas bantuan yang diberikan kepada saya. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Faiza, Encik Nasri daripada Persatuan Kebajikan Ronald McDonald dan juga kepada Dr. Faizal, Presiden Persatuan Pakar Pembedahan Plastik dan juga Rekonstruktif Malaysia. Semoga terus ada senyuman buat mereka yang memerlukan, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Baiklah penonton, bersamamu akan berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami selepas ini. Bercakap tentang memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan, kita berbalik kepada responden kita minggu ini iaitu Puan Nolida dan juga keluarga. Kesungguhan sebagai seorang wanita walaupun mereka diduga satu family diduga dengan berbagai-bagai penyakit, beliau komitmen dan beliau sentiasa bersemangat. Sebab tu saya kata saya perlu bantu beliau. Kembali bersama kami dalam Bersamamu dan seperti biasa setiap minggu kita pasti akan bersama dengan penaja utama untuk program Bersamamu ini iaitu Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Dan hari ini kita akan bersama dengan pengarah Syarikat Faiza Sendirian Berhad iaitu Puan Najwa Abu Bakar. Assalamualaikum, apa khabar Puan Najwa? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ya Puan Najwa ya? Alhamdulillah. Puan Najwa, tadi kita dah pun dengar dan lihat kisah tentang Puan Nolida ini sekeluarga yang mana Puan Nolida menghidapi penyakit kanser kencing manis dan juga darah tinggi. Kalau ada sebarang soalan yang Puan Najwa nak tanyakan ataupun ajukan sendiri kepada Puan Nolida, dipersilakan Puan Najwa. Assalamualaikum Puan Nolida dan keluarga. Apa khabar? Waalaikumsalam. Saya difahamkan Puan Nolida menghadapi penyakit kencing manis. Boleh saya tahu dah sudah berapa lama menghadapi penyakit kencing manis? Dah 24 tahun. 24 tahun. Pada hari ini memang cakap Pak Izzah kita ada sumbangkan beras Taj Mahal kepada Puan Nolida. Untuk pengetahuan Puan Nolida, beras Taj Mahal ni memang bagus untuk penyakit diabetes dan juga obesiti. Sebab kandungan karbohidrat dekat dalam beras Taj Mahal ni dan kanjinya rendah. Dan beras Taj Mahal ni juga telah mendapat pengiktirafan dan diperakui oleh Institut dan Diabetes Kebangsaan iaitu NADI. So macam mana kehidupan Puan Nolida seharian bila dah hadapi macam-macam penyakit kan, mestilah nak bekerja,
ataupun nak keluar ke tak seperti biasa dah kan, tak seperti sebelum ni? Memang saya tertekan lah bila saya dapat tahu penyakit macam ni, saya tertekan lah. Jadi orang kata apa, saya perlu macam untuk nak beli ubat, nak apa kan. Ada yang setengah ubat tu hospital bagi, ada yang setengah ubat saya kena belilah. Saya nak tanya dengan adik Muhammad Rizwan. Hai. Adik Muhammad Rizwan, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Apa masih bersekolah ke? Saya dah bersekolah. Sudah saya tengok kat sini nampak macam kaki tu bengkak sebab apa Saya baru 9 bulan kemalangan. Dia raya. Baiklah, Puan Najwa, selain daripada jualan dan juga membantu mereka yang memerlukan dalam tempoh pandemik ini, apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang terus dijalankan oleh syarikat Faiza? Pada musim pandemik ni memanglah kita nak buat aktiviti di luar memang amat terbatas. So sekarang ni kita memang sentiasa, memang setiap bulan memang kita ada beri sumbangan kepada sesiapa saja yang memerlukan. Baiklah. Puan Nurlida, ada tak apa-apa yang ingin disampaikan kepada Puan Najwa dan juga kepada mereka yang pernah memberi bantuan sokongan moral kepada Puan Nurlida sekeluarga? Saya mewakili ibu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama itu TV3 bersama Faiza dan juga NGO Witus yang diketuai oleh Puan Sheila. Baiklah, Puan Najwa, kalau ada sebarang pesanan ataupun kata-kata semangat yang nak disampaikan untuk Puan Nurlida sekeluarga, silakan. Okey, saya nak ucapkan kepada Puan Nurlida dan sekeluarga jangan mudah putus asa dan kena jaga kesihatan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Najwa di atas perkongsian pada hari ini yang sudi meluangkan masa bersama kami di Bersamamu dan juga responden kita Puan Nurlida, dan juga terima kasih kepada Puan Nurlida sekeluarga. Sekian saja untuk episod Bersamamu pada minggu ini. Kepada anda yang menyumbang untuk tabung bersamamu, terus hulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. 3 keluarga dari 3 buah negeri turut dibantu bersamamu minggu ini. Keluarga di Selangor, keluarga Muhammad Aizat Muhammad Zaimi. Satu keluarga di Terengganu, keluarga Muhammad Nasril Hakim Mukhtar. Dan satu keluarga di negeri Sarawak, keluarga Muhammad Mazwan Zainuddin. Bersama kita terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbunga